Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan membincangkan tentang sekularisme yang telah kami kaji. Jadi, apakah itu sekularisme? Sekularisme itu berasal daripada perkataan Latin iaitu seculum. Seculum membawa maksud masa dan tempat. Masa ini merujuk kepada kehidupan yang sekarang dan tempat itu pula adalah kehidupan nyata ataupun duniawi. Fahaman ataupun ideologi sekularisme ini, ia mengendalikan urusan kehidupan di dunia secara terpisah daripada agama. Dalam erti kata lain, hubung kait antara Tuhan dan akhirat. Seterusnya, objektif kami adalah untuk mengenal pasti latar belakang ideologi, kesan ideologi terhadap individu, masyarakat dan negara, mengenal pasti kelemahannya dan perbezaan sekularisme dengan Islam. Faktor kemunculan fahaman sekularisme ialah pergolakan yang terjadi di gereja. Sikap golongan gereja telah berubah dan penyelewengan telah berleluasa dengan ketara sekali, sehingga telah menjatuhkan maruah golongan gereja di kalangan masyarakat umum Kristian. Faktor seterusnya ialah perkembangan teknologi dan seni drama. Masyarakat Kristian leka menikmati nilai estetika yang baru muncul ketika itu tanpa mengambil kira pandangan agama terhadap bentuk-bentuk kesenian yang mereka nikmati. Faktor terakhir ialah perkembangan ekonomi yang pesat berikutan proses pembaharuan yang berlaku pada abad pertengahan. Kesan penekanan pendidikan sekular terhadap individu ialah melahirkan individu yang selalu mempersoalkan sistem-sistem Islam yang mana bertentangan dengan fahaman Barat. Ada yang menganggap bahawa kembali kepada Islam itu memberi makna kembali ke zaman silam yang mundur. Kesan seterusnya ialah cenderung kepada pemikiran saintifik, kuantitatif dan logik. Mereka ini sangat mementingkan nasib dan kedudukan dunia berbanding dengan isu-isu yang berkaitan dengan alam akhirat. Seterusnya ialah kesan penekanan pendidikan sekular terhadap masyarakat, iaitu melahirkan satu kelompok yang memusuhi syariat Islam sendiri. Sebagai contoh, sekularisme Ataturk yang telah berjaya mengetepikan syariat Islam dan semua aspek dan bidang kehidupan masyarakat, termasuklah soal hukum hakam sehingga mengeluarkan pendapat untuk mengharamkan talak dan poligami. Bukan itu sahaja, mereka turut menyamakan bahagian pewarisan harta antara lelaki dengan perempuan yang sememangnya telah bertentangan dengan apa yang telah ditulis dalam Al-Quran. Hal ini jelas menunjukkan kesan sekularisme melahirkan masyarakat yang memusuhi agama dan menolak hukum hakam dalam dirinya kerana golongan ini telah terpengaruh dengan idea sekularisme yang diasaskan oleh Barat yang bertujuan untuk merosakkan umat Islam itu sendiri. Yang seterusnya adalah kesan penekanan pendidikan sekular terhadap negara. Yang pertama adalah kredibiliti pekerja-pekerja di Malaysia semakin terhakis sehingga mengakibatkan sesuatu sektor itu tidak berfungsi secara efisien. Yang kedua adalah individu masyarakat yang bijak pandai menguasai sains teknologi melalui pendidikan umum yang diterimanya tetapi gagal membentuk kepribadian individu dan penguasaan ilmu agama. Seterusnya, ia terdapat perbezaan ideologi sekularisme dengan agama Islam. Agama Islam berpendapat bahawa agama itu penting kerana semua tindakan yang dilakukan atas nama Allah bersama keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Sekularisme pula, penempuan diberikan hanya kepada manusia tanpa memikirkan keburukan yang bakal menimpanya seperti yang diakui oleh para ahli falsafah itu sendiri. Agama Islam menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup yang merangkumi segala hal dalam kehidupan manusia. Sekularisme pula, sekular boleh menerima agama sebagai anutan umat semata-mata dan tidak lebih daripada itu. Ia tidak mencampuri urusan agama dan urusan dunia mereka. Selain itu, umat Islam wajib mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, bukan mengikut hawa nafsu semata-mata. Sekularisme pula hanya akan mengambil perkara tertentu daripada Islam sekiranya ia menepati dan bersesuaian dengan kehendak mereka. Seterusnya, langkah mengatasi fahaman sekularisme dari sudut pandangan Islam. Yang pertama, ilmuwan Islam hendaklah mengadakan kelas pengajian agama dan berusaha memberi gambaran sebenar kepada umat Islam dalam pelbagai cara seperti penulisan ilmiah, ceramah, katalog dan sebagainya tentang bahayanya sekularisme. Malah, dengan mengadakan kelas pengajian agama ini, ia dapat memupuk minat dan cinta umat Islam terhadap Islam dengan lebih mendalam.
Seterusnya, pihak kerajaan dan NGO perlu mengadakan halaqah-halaqah Al-Quran percuma kepada seluruh umat Islam tanpa mengira kedudukan, bangsa, dewasa, kanak-kanak dan sebagainya. Hal ini demikian kerana ia serba sedikit dapat membanteras fahaman sekularisme daripada berleluasa. Sebagai konklusinya, sekularisme ini adalah ancaman yang besar terhadap umat Islam sekarang. Ini kerana ia telah bertentangan dengan konsep kesepaduan ilmu dalam Islam yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai umat Islam, marilah kita bersama-sama memerangi fahaman barat ini agar dapat menjaga kesucian agama Islam pada masa kini.